Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton setia rancangan Apa Isu Yang Hangat hari ini. Bersama hos anda iaitu saya, Noreen Sumadina atau dikenali sebagai Yasmin, bersama 5 orang tetamu jemputan yang akan bersama saya untuk membincangkan mengenai isu yang hangat dibicarakan oleh orang ramai. Okey, jadi hari ini isu yang dipilih adalah isu mengenai kes penipuan kewangan cyber. Sebelum kita start, mari saya perkenalkan tetamu-tetamu jemputan kita yang handsome dan juga bergaya hari ini iaitu Tan, Amirul, So, Aiman dan juga Kuang. Sebagai kita tahu, penipuan wang cyber merupakan penipuan dari segi penggunaan teknologi internet untuk menipu orang ramai untuk memberikan wang mereka kepada penjenayah cyber tau. Penjenayah cyber ni akan melakukan pelbagai cara untuk mencurigai orang ramai seperti menggunakan email, pancingan data atau juga laman web palsu untuk membolehkan mereka untuk mengakses data, fail dan juga maklumat peribadi mangsa mereka. Yang paling berbahaya ni, mereka juga boleh mencuri data kad kredit dan juga nombor keselamatan sosial mangsa mereka untuk akaun bank dan juga rekod perubatan secara tidak sedar oleh mangsa tau. Hai, macam-macam yang saya benar lakukan. Apapun, marilah kita berbincang bersama tetamu kita yang pertama iaitu So mengenai fakta-fakta berlakunya jenayah cyber ni. Ayo So. Terima kasih hos Yasmin. Saya akan memberikan pandangan saya tentang fakta berlakunya kes penipuan kewangan cyber ataupun dikenali sebagai scammer. Sejujurnya, saya rasa sebab paling utama yang menyebabkan isu ini berlaku adalah disebabkan oleh tahap kesedaran masyarakat yang rendah. Tahap kesedaran masyarakat yang rendah adalah seperti masyarakat tidak tahu apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila menghadapi masalah tersebut. Sebab yang saya kemukakan dapat dibuktikan oleh artikel dalam berita harian. Menurut artikel berita harian pada tahun 2022, Ketua Polis Negara Malaysia telah menyatakan bahawa tahap kesedaran masyarakat yang sederhana telah menyumbang kepada kebelakuan isu ini. Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa golongan pelajar dan belia akan menjadi sasaran baharu kepada skamer ini. Ini telah membuktikan bahawa isu ini memang sedang berlaku di negara kita. Selain daripada itu, sesetengah masyarakat yang tidak memberanikan diri untuk membuat laporan polis juga merupakan salah satu sebab yang menyebabkan isu ini menjadi semakin berleluasa. Antara sebab mereka tidak membuat laporan polis adalah seperti proses membuat laporan polis yang rumit ataupun sesetengah pegawai polis tidak mengambil berat tentang isu ini kerana mereka menganggap isu ini adalah kes biasa sahaja ataupun amaun yang ditipu oleh masyarakat adalah sedikit, maka mereka tidak mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Walaupun ini adalah sedikit pandangan negatif daripada saya, namun ini adalah situasi sebenar yang memang sedang berlaku dalam kitaran hidup kita. Itu sahaja daripada pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih So atas penerangan yang tadi. Kadang-kadang perkara begitulah membuatkan masyarakat kita berfikir 2-3 kali sebelum buat laporan kan. Okey, So Aiman, awak ada apa-apa untuk ditambahkan? Ada. Terima kasih Yasmin. Ya, saya ada beberapa faktor yang boleh ditambahkan mengenai isu ini. Walau bagaimanapun, saya setuju dengan pendapat So. Pada pandangan saya, dari apa yang saya katakan sebentar tadi, terdapat juga dua punca lain yang menyebabkan kes penipuan kewangan cyber ini berlaku. Salah satunya ialah kebocoran maklumat peribadi. Para skamer ini akan menggunakan maklumat peribadi kita untuk mengaut keuntungan. Sebagai contoh, menurut laporan berita harian pada tarikh 8 Mac 2022 yang mengatakan, penggunaan data peribadi orang lain menyebabkan orang awam yang tidak bersalah dikaitkan dengan kes jenayah gara-gara pemalsuan identiti. Kemudian, saya ingin mengajukan faktor seterusnya iaitu masyarakat ataupun orang awam tidak tahu ataupun kurang pengetahuan dalam pengendalian komputer. Golongan penjenayah cyber ini ialah golongan yang berpengetahuan ataupun berprofesional di dalam bidang IT ataupun pengkomputeran. Maka orang awam akan menjadi sasaran kerana mereka kurang cakna dalam mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti penipuan cyber ini, terutama sekali di dalam aplikasi telefon bimbit. Saya rasa itu saja pendapat saya. Terima kasih. Wah, rupanya baik juga kan tak tahu cara nak pakai barang-barang teknologi ni.
dunia sekarang ni sememangnya menggunakan teknologi untuk hidup 100% tau. Kesian juga tau kadang-kadang pada golongan-golongan yang dah tua atau golongan-golongan yang tidak terbuka dengan kehidupan teknologi ni. Perkara macam ni pasti boleh menimbulkan kesan negatif kepada individu dan juga negara. Apa pendapat orang lain? Ya, saya kong. Iaitu sudah semestinya berlaku. Bagi pendapat saya lah kan, kes penipuan cyber ini telah memberi banyak kesan negatif kepada individu dan negara kita ni. Yang pertama adalah mangsa dan negara perlu menanggung kerugian yang besar daripada aspek masa dan kewangan disebabkan kegiatan mereka yang ni. Sebagai contoh lah kan, sepanjang tempoh 2020 sehingga Mei 2022 didapati sebanyak 71,833 kes jenayah komersial sudah disiasat oleh pihak polis dengan kerugian yang melebihi 5.2 bilion ringgit. Seperti yang dikatakan di berita, daripada jumlah itu 48,850 kes jenayah komersial yang dicatatkan adalah jenayah penipuan dalam talian. Kerugian yang dialami telah memberi impak yang sangat negatif ke atas ekonomi negara, malah boleh menjadikan pencetus kepada masalah sosial. Selain itu, ia juga mendatangkan masalah kepada individu dan keluarga daripada aspek kewangan pada masa hadapan kerana semua wang yang telah ditabung telah lesap begitu sahaja disebabkan skema ini. Yang kedua pada pendapat saya adalah mereka yang menjadi mangsa akan mengalami tekanan perasaan dan kecenderungan murung yang sangat tinggi. Disebabkan sikap tamak skema tu, mangsa boleh mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu dan trauma. Mangsa juga berasa diperbodohkan oleh pemangsa. Hal ini akan menjejaskan perhubungan dengan keluarga dan mungkin menyebabkan ada mangsa yang berani mengambil jalan singkat dan mudah dengan membunuhkan diri. Itulah daripada pendapat saya. Wah, ya, sampai macam tu sekali ni fact dia. Ada yang mau tambah apa tak? Ya, saya nak tambah. Saya nak cakap ni, ada lagi kesan negatif lain disebabkan isu jenayah skamer ni tau. Daripada sambungan Kuang tadi, hilang wang simpanan pada masa depan bukan sahaja menjadi kesusahan dan kesedihan kepada mangsa, tapi hal ini juga akan menyebabkan mangsa sukar untuk mengumpulkan semula wang yang telah hilang itu dengan mudah. Kehilangan yang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh golongan skamer ini menjadikan mangsa hidup lebih sukar dan menjejaskan rancangan yang telah diatur dengan baik oleh mangsa. Dan pendapat terakhir saya adalah hal ini juga akan menyebabkan orang ramai kurang kepercayaan terhadap panggilan yang betul. Seperti yang dikatakan, jika mangsa telah ditipu oleh jenayah cyber, mereka mungkin merasa trauma dan teragak-agak untuk mempercayai panggilan daripada sumber yang tidak dikenali atau tidak dijangka. Kekurangan kepercayaan ini boleh menjejaskan interaksi dalam talian mangsa dengan panggilan yang betul dan membuatkan mereka berasa tidak selamat dan tidak pasti. Ditipu atau ditipu dalam talian boleh menjadi sangat sukar untuk dipulihkan dari segi kewangan dan juga emosi. Untuk menyokong mangsa membina semula kepercayaan dan keyakinan mereka adalah penting untuk memberikan mereka sumber dan sokongan untuk menghadapi akibat psikologi menjadi mangsa. Ia juga penting untuk meningkatkan kesedaran tentang risiko dan bahaya jenayah cyber dalam masyarakat secara keseluruhan. Begitu sulit rupanya masalah yang akan dihadapi mangsa disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti ini kan. Okeylah, terima kasih Kuang dan Amirul kerana berkongsikan kesan negatif ini. Sultan, ada beberapa pandangan tak yang mahu dikongsikan kepada penonton di luar sana mengenai isu? Ya, saya ada. Pada pendapat saya, pihak bank paling penting dalam memainkan peranan untuk mengatasi masalah kes penipuan kewangan siber ini. Pihak bank boleh mewujudkan platform perkongsian maklumat yang lebih sistematik menerusi CCID Scam Response Center, iaitu Pusat Tindak Balas Penipuan CCID kepada semua pengguna. Pihak bank dan agensi atau pihak terbabit akan bekerjasama dari segi perkongsian sumber, kepakaran dan data sedang mengambil langkah pencegahan bersama yang lebih komprehensif. Selain itu, pihak bank mewujudkan CCID bagi memudahkan orang ramai membuat laporan mengenai penipuan kewangan dengan lebih mudah dan cepat. Ada yang lain yang boleh dikongsikan adalah pihak bank boleh membuatkan untuk pelanggan dihadkan kepada hanya satu peranti mudah alih atau peranti selamat untuk pengesahan transaksi dalam talian. Penghantaran SMS, OTP, kaedah pengesahan yang lebih kukuh untuk aktiviti peniaga seperti pembekuan akaun serta pemindahan dana kepada pelanggan. Ketatkan peraturan pengesahan penipuan dan sekat transaksi penipuan disyaki scam. Selain itu, bank boleh menyekat transaksi yang mencurigakan dan meminta pelanggan untuk mengesahkan bahawa transaksi itu adalah tulen. Wow, idea sangat bernas tau. Tapi kalau untuk individu pula macam mana?
Untuk yang di individu, saya cadangkan jadilah seorang yang berwaspada dalam kehidupan. Jangan mudah memberikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor akaun bank, password perbankan online, kod CCTV pada kad bank anda ataupun nombor diisi kepada orang lain. Saya nasihatkan sila simpan untuk kegunaan anda sendiri saja. Okey? Dan saya rasa lebih bagus kepada orang ramai iaitu jangan mudah membuat turun sebarang aplikasi jika anda diminta berbuat demikian. Dikhawatiri mengandungi malware atau spyware yang mungkin dapat mendedahkan butiran peribadi anda. Sila guna aplikasi untuk mengenai pasti dan menyekap panggilan yang tidak pernah anda jawab tapi menelefon dengan kerap. Mungkin anda boleh menggunakan aplikasi yang sesetengah aplikasi boleh mengesan dan memakmakkan nombor perkenaan sepertinya Truecaller. Oh, begitu. Hebat cadangan awak berikan, Tan. Oh ya. Saya ada soalan secara spontan yang saya ingin bertanya saudara Aiman. Oh, apa tu? Adakah saudara berasa cadangan saya boleh menjaga kegiatan scam? Semestinya saya sangat setuju, walaupun bukan untuk masa terdekat ni, tapi saya rasa ia akan menjadi satu batu loncatan untuk menyelesaikan masalah scam pada masa yang akan datang. Wah, nampaknya masa sudah mau tamat ni tau. Apa pun, yang saya boleh simpulkan mengenai isu ini adalah sebagai seorang manusia yang berakal, kita mestilah membuat penyelidikan dengan mendalam tentang sesuatu perkara yang menyebabkan wang dalam dunia cyber ni. Tak ada istilah cepat kaya dengan pantas dan mudah di dalam dunia ni. Kekayaan memerlukan usaha dan juga disiplin yang tinggi dan juga konsisten untuk dicapai. Jadi, jika terdapat iklan yang menjanjikan pulang terlampau banyak lah tanpa perlu lakukan apa-apa tu, kita perlu elak lah sebab ianya merupakan penipuan wang cyber selalunya kan. Setuju. Apa pun, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua tetamu kita hari ini yang telah berkongsi pendapat masing-masing dan juga memeriahkan rancangan kita iaitu apa isu yang hangat hari ini. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf jika ada terkasar bahasa antara kita sepanjang program ini dijalankan. Apa pun, apa yang kita belajar, kita patut ambil yang jernih dan buang je lah yang keruh tu. Itu saja daripada saya. Bye. Terima kasih. Bye-bye.